Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okay, alhamdulillah, baru selesai solat asar di Masjid Nabawi. Keadaan di Masjid Nabawi masih lengang. Sekarang ni saya berada di gate dataran, dekat gate dulu dekat gate 17. Sekarang gate ni dah ditukar kepada gate 329. Susah sikit nak ingat gate-gate sekarang ni. Sekarang ni gate 329. Dulu gate dikenali sebagai gate 17. Di bawah ni ada Ben Daud. Keadaan di Masjid Nabawi sungguh lengang, sangat lengang. Jaranglah kita berjumpa dengan jemaah dari Malaysia. Kebanyakannya rata-rata jemaah rakyat Saudi sendiri yang ramai datang untuk solat di Masjid Nabawi. Ya, Cikgu Azaman, banyak no tu apa tu? Guana banyak no. Banyak no. Okey, jelas suara di sini clear, dengar. InsyaAllah kita boleh berbincang, berbual santai-santai selepas asar ni untuk kita ketahui keadaan sebenar di Madinah dan SOP yang terbaru di sini. Ya, tak tahulah Arab Saudi ni kenapa dia suka main banyak nombor ni. Dulu mudah ingat, pintu nombor 1, nombor 2. Kalau pintu untuk jemaah wanita masuk Raudah, pintu 25, 27. Sekarang ni pintu 329. Jadi kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya mengenai keadaan di sini, boleh nyatakan di komen. Kita cuba jawab satu persatu, InsyaAllah. Pintu Babus Salam kalau ikut pintu masjid masih pintu nombor 1. Kalau di gate tu tak tahu berapa ratus nombor. Di pintu masjid masih menggunakan nombor yang asal. Tapi di gate pintu masuk ada bertukar jadi banyak sikit nombor. Tapi di pintu masuk masjid masih nombor yang asal. Contohnya pintu Babus Salam masih pintu nombor 1.
Tapi pintu gate tu yang bertukar. Dia beza pintu gate dengan pintu masjid. Okey, insyaAllah hari ni saya akan berkongsi tentang SOP umrah ziarah, umrah norma baharu, umrah penuh dengan SOP. Dan Alhamdulillah saya berada di Madinah ni sampai pada 17 hari bulan. Dan hari ni hari yang kedua di bumi Madinah. Alhamdulillah. Cuaca di sini masih panas. Cuaca di sini masih panas. Cikgu Patawari, berapa kali boleh masuk Raudah dalam sehari? Okey, untuk Raudah kena mohon permit Tamarna. Sebagai contoh, saya sampai sini 17 hari bulan. Saya mohon dalam aplikasi Tamarna pada 17 hari bulan, 8 hari bulan penuh. Yang kosong tanggal 19 hari bulan. 19 hari bulan. Okey, jadi insyaAllah permit untuk saya masuk Raudah 19 hari bulan, pukul 12 malam ni insyaAllah. Kemudian tadi saya cuba lagi apply permit untuk masuk Raudah 21 hari bulan baru kosong. Jadi nak mohon aplikasi Tamarna ni agak sulit untuk kita tempah awal. Saya cadangkan nak cuba mohon dari Malaysia, tapi tak boleh sebab apabila kita nak install nak daftar, nak register Tamarna ni, kita memerlukan nombor Saudi baru boleh daftar Tamarna. Selagi kita tidak beli nombor Saudi, kita tidak boleh register Tamarna dan juga Tawakkalna. Kita kena register dua aplikasi, Tawakkalna dan juga Tamarna. Barulah kita boleh memohon untuk solat di Raudah, untuk ziarah Nabi. Nak ziarah Nabi, nak bagi salam pada Rasulullah pun kena mohon aplikasi Tamarna. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Abang Jumai. Ini jauh ni daripada Tawau Sabah, Cikgu Arsyad. Cikgu Arsyad, apa khabar? Okey. Kalau sahabat-sahabat perasan, di belakang saya waktu selepas asar ni kosong, tak ada jemaah. Okay. InsyaAllah nanti kita akan bersama dengan Haji Muhammad Makhtar, pengurus Qaswa Travel cawangan Sabah di KK. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bersama dengan Ayah Haji, seorang orang kuat Qaswa Travel di Sabah. Okey. Baik, jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, saya boleh jawab berkaitan dengan standard operasi, prosedur umrah normal baharu ni. Okey, pada hari saya sampai 17 hari bulan, bermula 17 hari bulan, kerajaan Saudi telah membenarkan rakyat dia supaya tidak lagi mask tak perlu lagi pakai di tempat awam, tempat yang terbuka. Tetapi kalau di dalam masjid masih lagi perlu diwajibkan pakai mask. Tapi kalau di luar masjid, di tempat yang terbuka, yang terdedah, kebanyakan rakyat Saudi sudah tidak lagi memakai mask. Tapi masih lagi mereka berjaga-jaga, sudah menjadi kebiasaan pakai mask. Dan paling seronoknya pada 18 hari bulan,
uh, 17 hari bulan juga kerajaan Saudi telah membenarkan solat secara rapat soft. Ustaz Fahmi, alhamdulillah, Ustaz Fahmi ini antara sifu saya dalam bidang umrah ni. Beliau merupakan mutawif pertama saya yang saya banyak belajar dengan dia. InsyaAllah Ustaz Mi, ana doa Ustaz Mi antara orang yang terawal boleh mari sini untuk bimbing jemaah, insyaAllah. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, seronok tengok. Alhamdulillah. Haji sihat. Haji apa khabar? Baik. Ustaz. Okeylah. Okey, alhamdulillah Haji. Rindu. Apa ni Ustaz? Dah ramai sahabat-sahabat kita bertanya ni. Dah rindu, dah tak sabar nak bersama dengan Koshwa Travel ni. Antara pertanyaan yang mereka nak tunggu-tunggu daripada Ustaz, ada yang tengok live ni. Okey. Bila Ustaz nak mulakan pakej pertama Koshwa? Itu yang pertama. Okey, alhamdulillah saya pun secara personalnya ramai jemaah-jemaah yang dah mesej saya kalau boleh tu esok dah nak mari sini. Tapi saya minta bersabar dulu biar saya selesai riki keseluruhannya dulu. Mana orang Kelantan kata biar lendik molek dulu. Biar semuanya okey. Haji dah bagi faham mereka. Okay. Itu sebabnya sekarang alhamdulillah Ustaz sedang berada di Madinah. Kemudian nanti Ustaz akan ke Mekah. Ustaz akan urus segala-gala persiapan untuk Jadi jangan risau, bila Ustaz dah selesai semua, Ustaz akan mulakan keluarkan. Jadi untuk pengetahuan haji, kalau di tempat awam dah tak payah pakai mask, tapi di masjid masih pakai mask lah, tapi tak ada jarak lagi. Betul ya Ustaz ya? Baik, betul. Okey, untuk makluman haji dan juga rakan-rakan di Facebook, secara rasminya kerajaan Malaysia membenarkan umrah secara berjemaah berkuat kuasa 18 Oktober. Okey, sangat baru. Mana 18 Oktober hari ini ya? Ya. 18 Oktober hari ini. Jadi hari ini secara rasminya kerajaan membenarkan untuk jemaah umrah secara berkumpulan boleh diterbangkan lah. Okey, jadi berbalik pada soalan haji tadi, insya-Allah keutamaan bagi Koshwa Travel, saya akan dahulukan jemaah yang mana masih tertunda dan terkandas untuk terbangkan seawal mungkin. Insya-Allah saya cuba dapatkan confirmation daripada Malaysia Airlines kerana kesemua jemaah kita yang terkandas tertunda umrahnya tempoh hari semuanya menaiki Malaysia Airlines. Dan alhamdulillah Malaysia Airlines bersetuju untuk reschedule. Dahulukan mana yang tergendala dulu. Okey, baik. Betul. Jadi Malaysia Airlines bersetuju untuk buat penjadualan semula. Jadi sekarang saya tunggu confirmation dan green light daripada Malaysia Airlines bilakah tarikh penerbangan pertama mereka. Jadi berbalik pada soalan haji tadi, bila kita nak terbangkan jemaah bergantung kepada tarikh penerbangan Malaysia Airlines, bila tarikh penerbangan pertama dan juga bilakah tarikh yang confirm. Okey, insya-Allah. Yang seronoknya Ustaz, ramai di kalangan jemaah khususnya yang di Sabah lah yang hubungi ayah haji, memang nak pergi dengan Koshwa lah, nak pergi dengan Ustaz sebab yang sudah pernah pergi sangat-sangat rasa puas hati, sangat gembira dengan apa yang Ustaz dan mutawif pengurusan Koshwa buat. Okey, Ustaz, sempena Melayu Rasul hari ni, alhamdulillah tadi pun saya sempat nampak Ustaz dah masuk Raudah kan. Ni kalau belum tadi saya tak sempat masuk Raudah lagi. Oh, tak belum masuk lagi. Tadi bagi salam. Ziarah Rasulullah salam ya. Raudah insya-Allah malam ni baru dapat permit.
Raudah malam ni dapat permit. InsyaAllah, mudah-mudahan Ustaz dapat permit lah. Berapa hari Ustaz berada di Madinah? Okey, sebenarnya di Madinah ni sambil menunggu kebenaran permit untuk umrah. Okey, saya tengok dalam aplikasi tadi, sekiranya kalau kita mohon hari ini 22 hari bulan baru ada kekosongan untuk umrah. Semua melalui aplikasi. Semua melalui Itu yang aplikasi. baik. Untuk makluman sahabat-sahabat yang tengok live malam ni di Malaysia, lepas asar di Madinah, mereka akan lebih yakin melihat live dengan Ustaz. InsyaAllah dah tak lama lagi urusan akan diatur. Kemudian Ustaz, dari segi ada yang bertanya lagi, nak confirm lagi dengan Ustaz dah ada di sana. Vaksin jenis apa yang dibenarkan? Kita Malaysia kan ada 2 jenis. Adakah dua-dua dibenarkan atau macam mana? Okey, berkenaan dengan vaksin, alhamdulillah kalau kita ikuti perkembangan semasa sudah tidak menjadi isu lagi kerana kerajaan kita pun telah memberi kebenaran bagi jemaah-jemaah yang telah disuntik vaksin yang belum diiktiraf oleh Saudi. Sebenarnya vaksin yang diiktiraf oleh Saudi yang kita rakyat Malaysia suntik ni dua jenis, iaitu Pfizer dan AstraZeneca. Pfizer dan AstraZeneca saja yang diiktiraf, namun Sinovac juga diiktiraf bersyarat dengan satu suntikan ketiga, sama ada Pfizer atau AstraZeneca. Jadi bagi jemaah yang menerima suntikan Sinovac, boleh sudah membuat temu janji ataupun merujuk kepada klinik swasta ataupun Kementerian Kesihatan untuk memohon disuntik lebih awal dos penggalak. Jadi sekiranya jemaah tidak ada booster bagi vaksin Sinovac, masih boleh masuk ke Mekah menunaikan umrah, masih boleh. Tapi kena kuarantin dulu 5 hari. Jadi maknanya kalau dalam satu grup kita ada Sinovac yang tidak ada booster dan ada jemaah lain yang Pfizer ataupun AstraZeneca, jadi terpaksa berpecah lah. Maknanya Sinovac kena kuarantin dulu 5 hari di Hotel Jeddah, yang mana kos itu akan ditanggung oleh jemaah sendiri. Lebih kurang untuk 5 hari kos tersebut dalam RM2,000 lah. RM2,000. Jadi oleh sebab itu kalau jemaah yang berhajat untuk datang segera ke Madinah untuk berhajat umrah dengan secepat mungkin, boleh atur awal-awal lah suntikan ketiga. Kerana sekarang kita sudah ada punca kuasa, Menteri Kesihatan sendiri pun sudah umumkan boleh menerima suntikan ketiga bagi penerima vaksin Sinovac, dah boleh ambil. Jadi tidak ada masalah. Isu ni insya-Allah merupakan satu berita baik. Alhamdulillah. Jadi baik. Jadi sahabat-sahabat yang tengok live ini, nanti akan lebih jelas lagi. Ustaz akan update daripada semasa ke semasa, lengkap SOP prosedur yang patut kita atur. Dan untuk makluman sahabat-sahabat, inilah Ustaz Nabil, pengurus besar Koshwa Travel Malaysia, dan Ayah Haji yang jaga membantu Ustaz di Sabah. InsyaAllah Ustaz kita di Sabah dah nak siap sedia untuk bila Ustaz bagi tahu je bila pakej pertama penerbangan jemaah kita, maka kita akan urus atur jemaah kita untuk buat khusus ulang kaji dan sebagainya. Kita dah mula bersedia. Dah ramai yang dah tak sabar. Mudah-mudahan kita doa moga Koshwa Travel terus dapat mengatur, melayani, menyantuni jemaah dari hati dengan diketuai oleh Ustaz Mutawif yang sudah berpengalaman. Kita santuni jemaah kita daripada hati. Doa sampaikan salam kami semua kepada Rasulullah SAW. Ya Ustaz, apa pesanan yang lain dengan Ayah Haji? Lepas ni Ayah Haji akan keluar supaya Ustaz boleh menjelaskan, menyantuni sahabat-sahabat yang bertanya. Tapi untuk sekarang ini, inilah supaya mereka nampak dengan jelas Ustaz sudah berada dengan tim Koshwa di Madinah kemudian ke Mekah untuk mengatur segala persiapan
Ustaz sendiri bersama di sana supaya segala urusan Koshwa nanti dipermudahkan, akan jemaah nanti tidak ada masalah dalam perjalanan untuk menjadi tetamu Allah. Jadi apa pesanan Ustaz terakhir sebelum hari haji keluar untuk Ustaz menyantuni sahabat-sahabat yang banyak bertanya tu. Dah tak sabar mereka. InsyaAllah bagi yang tak sabar tu mohon tambah lagi sedikit sabar. InsyaAllah saya tahu semua jemaah sudah excited, tapi ada beberapa perkara lagi yang saya nampak belum lagi belum buat masa ni belum sesuai lagi untuk kita menyantuni jemaah yang besar, guru yang besar. Buat masa ni lah dalam mungkin untuk bulan Oktober ni saya tidak nampak ianya satu masa yang sesuai untuk kita menyantuni tetamu Allah ni dengan jumlah yang besar. Kalau untuk datang grup kecil 5 hingga 10 orang itu boleh dipertimbangkan. Kerana untuk makluman Tuan Haji dan juga jemaah semua dan sahabat-sahabat, kebanyakan hotel di Madinah sendiri pun tak ada pilihan, tak banyak hotel yang buka. Tak banyak hotel yang buka. Jadi saya sudah pergi hari ini saya sudah pergi lihat beberapa hotel dan yang paling menyedihkan ada hotel-hotel yang kita sudah biasa dulu pun sudah bankrupt. Allah Akbar. Sudah bankrupt dan banyak lagi hotel yang tutup, yang tak operasi. Iyalah. Okey. Jadi dari segi pilihan hotel sekarang di Madinah pun masih tidak banyak. Jadi sebab itulah kita tunggu dulu waktu yang betul-betul sesuai, insya-Allah kembali stabil, kita boleh mulakan menyantuni jemaah dengan lebih puas hatilah, insya-Allah. Ya. Itulah yang terbaik. Okey. Itu yang terbaik. Ustaz. Jadi sahabat-sahabat yang mendengar yakin kenapa Ustaz ke sana dengan tim Koshwa, kerana kita nak pastikan semua urusan lengkap, semua urusan teratur, sebab kita tak mahu nanti jemaah yang tergesa-gesa kita bawa nanti ada masalah, itu tak selesai. Betul lagi, betul. Kita betul nak lagi. Biar semua ustaz betul lagi. baru kita santuni jemaah kita dengan suasana yang semua teratur, Baik. semua prosedur kita faham, maka urusan umrah, urusan ibadah berjalan dengan lancar. Selamat menjalankan tugas, selamat mengerjakan umrah. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah dan sahabat-sahabat. Ustaz, nanti bila ada masa buat live lagi, sebab walau memang sabarnya boleh tahan sabar, tapi kerinduan semua nak ke sana. Betul. InsyaAllah. Yang pastinya Rasulullah kita buat jumpa lagi akan datang bila Ustaz Pi bagi tahu, sebab Ustaz kena santuni ramai rakan-rakan yang sedang bertanya dalam Facebook live ni. Boleh, insyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Haji kerana sudi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Ustaz boleh Haji live lah. Okey, baik. Okey, terima kasih Tuan Haji. Baik. Ya, Muallim Abdul Halim. Mekah pun sama, maknanya hotel pun masih lagi belum operasi sepenuhnya. Ya, Al-Fadil Ustaz Idris, my favorite mutawif. Ya, betul. Hotel banyak bankrupt. Kemungkinan akan ada hotel yang tukar nama. Okey. Ya, salah satu sebab harga mahal ya salah satu faktor lah. Tapi kerajaan telah tetapkan harga minimum yang baru 6,900, tak boleh rendah daripada itu disebabkan kenaikan kos ya. Saya berbincang dengan pihak hotel tadi, kalau dicampur semua total cukai teks yang dikenakan untuk operasi umrah ni, hotel, makan, bas, semua everything, total kerajaan cas untuk teks saja lebih kurang 30%. Okey. Cuma yang terbaru bas sudah boleh menerima penumpang penuh, maksimum 47 orang. Pada hari yang saya sampai 17 hari bulan masih lagi bas, kapasitinya hanya 20 penumpang.
Sekarang terbaru dah boleh 47 maksimal lah 47 jemaah. Uh, tapi harga bas pun berlipat kali ganda naik. Cuba tuan-tuan bayangkanlah 30% kerajaan Saudi charge GST ataupun tax untuk urusan pembayaran semua. Tok Imam, sahabat Ana Syekh Khadir. InsyaAllah nanti Ana urus visa. Kalau ada rezeki, Ana jemput hantar di sini insyaAllah. Suhu Abang Yusri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhu sini 36 darjah Celsius. Kalau tengah hari sangat masih panas lagi. Jadi insya-Allah saya jangkakan untuk umrah paling awal insya-Allah awal Disember kita cuba terbangkan jemaah yang terkandas terlebih dahulu. Dalam masa yang sama bagi sahabat-sahabat yang sudah tak sabar nak datang boleh daftar. Bagi nama dulu tanpa deposit. Nanti kita akan keluarkan harga yang terkini. Dan untuk makluman semua, Kementerian Pelancongan telah menetapkan satu syarat yang sangat utama, tak sangat penting untuk pengiklanan ni. Selagi tidak dapat kelulusan daripada Kementerian Pelancongan, syarikat pelancongan ataupun syarikat umrah tidak boleh memaparkan harga atau tidak boleh mengiklankan pakej sehinggalah mendapat kelulusan ataupun nombor permit. Jadi sekarang ni jadi satu kesalahan. Kalau iklan menjadi satu kesalahan. Iklan tanpa permit. Dan apa yang saya difahamkan, Motek buat Kementerian Pelancongan berbuat demikian atas alasan untuk mengelak daripada jemaah tertipu. Jemaah tertipu dengan harga pakej yang tidak munasabah. Jadi insyaAllah kalau kita lihat daripada kenaikan kos yang ditetapkan harga lantai oleh kerajaan, di situ kita boleh nampak perbezaan dengan harga lantai yang sebelum ni daripada 4,900 naik kepada 6,900. Ada kenaikan 2,000 di situ. Dan untuk makluman sahabat-sahabat semua, 6,900 itu adalah harga lantai, harga paling minimum, paling rendah. Maknanya tidak boleh rendah daripada harga 6,900. Dan 6,900 ini adalah harga basic, harga asas untuk hotel yang sederhana, dari segi jaraknya yang sederhana. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat jangan fikir 6,900 ni hotel yang dekat, hotel yang 5 star, bukan. 6,900 ni adalah harga minimum. Dan untuk package premium, package yang selesa, hotel yang dekat dengan Masjidil Haram, hotel yang dekat Masjid Nabawi, ada juga kenaikan yang begitu ketara lah. Ya. Cuma kita masih tunggu lagi keputusan mengenai bilik. Buat masa ni bilik masih lagi bilik berdua. Dibenarkan bilik berdua. Itu yang menyebabkan kos agak tinggi. Walau bagaimanapun dalam sehari dua ni sudah banyak keringanan SOP yang telah dibuat oleh kerajaan Saudi. Jadi kita tunggu dari semasa ke semasa. InsyaAllah kita janganlah kata tergesa-gesa untuk datang menunaikan umrah. Boleh untuk datang menunaikan umrah tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Dengan syarat-syarat yang ketat. Kalau jemaah semua setuju untuk menunaikan umrah dengan SOP yang ketat, maknanya boleh datang.
Mungkin dari segi kepuasan hati untuk beribadah seperti sebelum COVID, sebelum ini mungkin kita tak dapat rasai nikmat dan juga kepuasan beribadah seperti biasa. Tapi di Masjid Nabawi alhamdulillah masih seperti biasa. Cuma nak masuk Raudah dan nak bagi salam tu kena mohon permit awal. Ustazah Dr. Sabia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila nak gerak ke Mekah, insyaAllah dalam sehari dua lagi, sambil-sambil menunggu permit untuk buat umrah. Jadi kalau pergi awal pun nanti lama pula pakai ihram, kena niat ihram. Jadi kita tunggu dulu permit umrah dapat, baru kita bertolak ke Mekah. Jadi saya nampak apa yang agak merumitkan sedikit ialah untuk pengurusan masa tempahan untuk umrah tu. Jadi kalau bagi jemaah wanita perlu memikirkan waktu yang sesuai supaya tidak bertembung dengan tempoh period atau tempoh haid. Kerana kita tak boleh nak pastikan dapat tempahan awal. Walau bagaimanapun pihak muassasah ada menawarkan untuk kita dapat tempah permit umrah tu secara grouping, mana pihak syarikat yang akan menguruskan untuk tempahan secara berjemaah. Tapi itu belum lagi terlaksana, masih lagi dalam peringkat teori kerana jemaah masih lagi tidak menggunakan visa umrah. Banyak lagi SOP dan juga perkara-perkara yang masih lagi belum clear lah, belum settle. Waalaikumsalam Ustaz Rosfaizi. Ya, kalau di Madinah sekarang, Syekh Khaidir untuk email kita, masalah makan masalah juga sebab tak banyak kedai makan yang buka. Ya, tak banyak kedai makan yang buka. Kebanyakannya semua tutup, masih belum operasi. Okey, insyaAllah kalau ada soalan-soalan ataupun pertanyaan terakhir sebelum kita tangguh dulu sesi live kita, berbual santai di pekarangan dataran Masjid Nabawi. Jadi terima kasih semua kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang bersama saya di dataran Masjid Nabawi. InsyaAllah saya doakan semua dapat datang ke sini, dapat datang ziarah Rasulullah. Dan insyaAllah dalam 2-3 hari lagi apabila saya sudah mendapat permit untuk menunaikan umrah, saya akan kongsi lagi keadaan di Mekah, suasana di Mekah, SOP yang terkini, insyaAllah. Dan antara matlamat saya datang sendiri ke sini untuk tinjau perkara-perkara ini, supaya memberi gambaran yang jelas kepada jemaah dan boleh memikirkan secara waras adakah sesuai sekarang, berbaloi atau tidak untuk kita datang umrah dalam keadaan sekarang. Ya. Tapi alhamdulillah saya yakin beberapa hari akan datang SOP yang ketat akan diringankan. Jadi apabila SOP yang ketat ini diringankan, dan saya yakin waktu itulah paling sesuai untuk sama-sama kita datang secara berjemaah grup yang besar. Suhu lebih kurang 32 hingga 36 lah kalau tengah hari.
Malam turun kepada 27, 29. Okay, insyaAllah. Abang Mi kita. Abang Mi, apa khabar Abang Mi? Abang Mi tu tak sabar dah tu nak mari tu agaknya. InsyaAllah Abang Mi. Kalau untuk jemaah-jemaah yang nak datang secara sendiri, grup yang kecil, berkeluarga, berempat, berlima, sesuai datang pada waktu sekarang. Sesuai. Tapi untuk jumlah yang besar, belum sesuai. Belum sesuai lagi. Jiran Zulhilmi Ghazali, insyaAllah. InsyaAllah nanti kita buat grup jiran taman kita untuk umrah bersama-sama, insyaAllah. Alhamdulillah, akhirnya ditunggu-tunggu ni mutawif kita sepatutnya berada bersama kita. والله طول الحر كده احنا جايين من هنا من لماذا في نروح إلى مسجد Allah. النساء؟ اوريك هذا لما جايين من المدينة متحف متى والله متحف حلو. Apa dia tu? Museum yang baru buka. Masya-Allah Ustaz. Apa ni? Oh ya ke? Okey, Ustaz Kusyari mungkin ada maklumat terbaru yang dia pergi jumpa tadi. Ya Ustaz, asalnya kita orang nak pergi dekat dengan Kubra Bakit tadi. Tapi Allah SWT tak bagi izin nak ziarah Bakit. Atas tepi tu kita orang duduk menyindir-nyindir tepi tu Ustaz. Allah SWT berikan rezeki kita salah tak? Jadi maknanya sekarang nak masuk Bakit pun tak boleh lagi? Tak boleh lagi Ustaz. Tapi ada museum ataupun mathaf dalam bahasa Arabnya yang mana buka pada hari ini. Dan kita orang boleh pilih dalam bahasa yang Ustaz nak. Bahasa Inggeris atau bahasa Arab atau apa. Jadi bimbingan kita dipimpin oleh bahasa Arab Ustaz. Bahasa Inggeris. Macam apa tu? Baru Ustaz. Dia panggil As-Siratul Nabawiyah Syarif wal Hadaratul Islamiyah. Ataupun the Prophet Civilization dia panggil. Kat sana dan nanti insya-Allah jemaah daripada ustaz daripada ni. Tengok saya. Qaswah Ustaz, masya-Allah. Beg ni sangat-sangat berfungsi pada saya qaswah ni. Sebab apa? Kita boleh simpan duit pun boleh. Boleh simpan mahfazah pun boleh ataupun wallet pun boleh dan juga kita boleh simpan dia punya tu slipper kita. Senang nanti. Dari warna dia pun cantik, senang nak share kawan-kawan saya sign ada sini-sini semua. Jadi insya-Allah jemaah-jemaah yang hadir nanti dekat dengan Sistem Madinatul Munawwarah ataupun Makkahul Mukarramah diharap dapat untuk kita bersama pergi ziarah Nabi setiap hari. Ziarah tempat-tempat sejarah. Mana tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibesarkan, isterinya tinggal kat mana, rumahnya di mana, Umar Sayyidina Abu Bakar mana, Umar Sayyidina Umar mana, Sayyidina Uthman mana, Umar Ali mana, sahabat-sahabat Nabi yang macam-macam lagi. Insya-Allah biiznillah taala kita mari bismillah. Okey, insya-Allah untuk mengakhiri sesi live berbual santai umrah ziarah nama baru ni, disebabkan hari ni hari yang sangat penting bagi kita, hari yang begitu bersejarah. Kerana hari ini merupakan hari kelahiran Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Dan kebetulan alhamdulillah rezeki Allah rezekikan kami bertiga berada di bumi berkat ini, bumi penuh barakah ini, dan pada hari yang sangat-sangat bersejarah, sangat penting bagi kita kerana kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita bersama dengan Ustaz Abdullah Fahmi sedikit saja untuk menceritakan tentang Rasulullah supaya kita menambah perasaan cinta dan rindu kepada Rasulullah sempena dengan bulan Maulidur Rasul dan hari Maulid Nabi pada hari ini. InsyaAllah saya serahkan kepada Ustaz Abdullah Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hari ini kita nak menyelusuri tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh melihat jalur, kita melihat di sebelah selepas daripada Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishaq,
Kemudian anak Nabi Ishak yang bernama Yaqub, Yaqub kepada Nabi Yusuf. Dan Yusuf ada saudara adik-beradiknya namanya Yahuza. Kemudian Yahuza ini dapat daripada keturunannya adalah Nabi Daud. Selepas daripada Daud, Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pecah kepada dua jalur. Jalur yang sebelah kanannya adalah Nabi Zakaria. Dan anda punya anak bernama Yahya. Dan sebelah kiri jalur Nabi Sulaiman itu adanya Imran. Kemudian lahirnya seorang anak bernama Maryam. Dan Maryam juga melahirkan seorang anak yang bernama Isa. Nabi Ibrahim juga mempunyai anak, iaitulah Nabi Ishak kepada Nabi Yaqub. Yaqub juga ada mempunyai seorang anak, adik-beradik kepada Nabi Yusuf, iaitulah Bunyami. Yang mana keturunan Bunyami itu ada seorang Rasul, iaitulah Nabi Yunus alaihissalam, yang mana ceritanya yang ditelan oleh ikan Nun. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ishak, Yaqub kepada Yusuf. Kemudian Yusuf ada punya anak yang bernama Imran. Ya, berbeza dengan Imran ayah kepada Siti Maryam, iaitulah Imran yang punya anak adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ada adik-beradik kandungnya yang bernama Harun. Kemudian hinggalah kepada Ilyas dan Ilyasa. Itulah jalur sisi di sebelah kanan keturunan Nabi Ibrahim, sebelah Ishak yang digelar sebagai Bani Israel. Kemudian ada seorang anak di sebelah Nabi Ibrahim, iaitulah namanya Ismail. Daripada jaluran itulah hinggalah sampainya kepada jaluran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang mana di dalam kitab sejarah, yang mana dilahirnya, yang masyhur tarikh, yang masyhurnya waktu subuh lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, ya, 12 Rabiul Awal, iaitulah Amul Fil, iaitulah hari gajah. Kerana selepas daripada berlakunya Abrahah untuk menyerangi Kaabah, maka pada tahun itulah lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang penting kita dapat menelusuri sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena dengan bulan Rabiul Awal. Maka rata-rata di kalangan kita, tak hinggalah di Malaysia sekalipun, di Mesir sekalipun, di Syria, maka menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu sahaja, bukan kita memperingati saja, bukan dengan niat untuk kita memperayakan, mengagung-agungkan secara dengan melampau-lampaui, tidak. Tetapi dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai selawat. Masyhurnya di negeri kita dengan Asyraqal badru alainanya, dengan tala'al badru alainanya. Adapun di setengah buah negara, mereka dengan berzanji ataupun dengan berqasidahnya, qamarunnya, asyraqa dan sebagainya. Maka begitu, maka sebenar dengan Maulid Nabi, alangkah baik dan seeloknya kita sama-sama dengan kita berselawat, memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah dengan apa-apa lafaz sekalipun. Ya, yang paling baik, yang paling sempurna yang diajarkan oleh Nabi adalah kita berselawat dengan selawat Ibrahimiyah. Maka orang tanya, apa itu selawat Ibrahimiyah ya Ustaz? Selawat Ibrahimiyahnya sentiasa kita baca ketika mana kita sembahyang fardu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ustaz, terlalu panjang Ustaz selawat Ibrahimiyah. Ada tak selawat lain Ustaz? Boleh. Kita boleh baca dengan selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Dan berbagai-bagai lagi selawat yang boleh kita ungkapkan dan kita sebutkan. Ambillah daripada kitab-kitab ulama ataupun warid-warid selawat-selawat yang sentiasa diungkapkan oleh sahabat, tabi' dan tabi'in. InsyaAllah, mudah-mudahan itu sahaja perkongsian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita banyakkan selawat, insya-Allah, maka Allah anugerahkan kita dengan berbagai-bagai rahmat kepada kita. Sebagaimana katanya Nabi daripada Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla wahidan alayya fa sallallahu man shalla alayya wahidan fa sallallahu alaihi asyara. Sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat,
maka aku akan selawat. Maka Allah SWT selawat ke atasnya dengan 10 selawat. Maka selawat di situ apakah maknanya? Maknanya adalah rahmat daripada Allah SWT. Sehingga ke sekarang insya-Allah kalau ada rezeki kita akan ziarah juga, digelar sebagai Masjid Sajadain. Masjid sujud. Kerana apa? Kerana di situlah asal waridnya turun hadis ini, menyebabkan Nabi ni sujud terlalu lama, sujud syukur, menyebabkan ada seorang sahabat Nabi menangis. Ya, apabila dia melihat sahabat Nabi kita sedang sujud terlalu lama, anggapan dalam hatinya Nabi sudah tiada, Nabi sudah wafat, maka menangislah dia di atas rindu dan kasihnya kepada Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah bangkit daripada sujud, kemudian Nabi pun bertanya, kenapa kamu menangis? Katanya sahabat, ya Rasulullah, aku menangis kerana aku beranggapan engkau telah tiada, engkau telah wafat ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, tidak. Bahkan aku sujud terlalu lama tadi kerana aku bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku dan juga kepada umatku. Apa dia? Dengan sesiapa yang berselawat ke atasku di atas satu selawat, maka Allah selawat ke atasnya dengan 10 selawat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sedikit perkongsian daripada Ustaz Abdullah Fahmi, betapa rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah sempena dengan hari Maulid Rasul ni, marilah kita sama-sama perbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ringkas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah cukup modai. Yang tak bolehnya kita tak selawat pada Nabi. Tak selawat pada Nabi yang tak bolehnya. Yang paling ringkas, paling malas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling malas sekalipun sebutlah Muhammad. Muhammad. Malas dah tu. Malas sangat dah tu. Ya Allah, ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akhiri dulu sembang santai kita Umrah Norma Baharu dan sedikit tazkirah daripada Ustaz Abdullah Fahmi mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ada kesempatan kita akan bersiaran lagi insya-Allah. Jadi sekadar di sini dulu daripada Bumi Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.